dengar tak? Alhamdulillah, ni lagi jelas. Ya. Lagi mantap. Okey. So tak apa. Tadi beberapa soalan. So kita start balik daripada Haji yang berkenaan dengan tadi pengalaman jatuh bangun tu lah, Haji. Biar dia orang dengar daripada situ. Oh, okey. Sebenarnya pengalaman jatuh bangun tu ada banyak lah, tapi kena semangat yang kuat untuk kita nak bangkit. Kita bukan networker, kita tak nampak sebenarnya macam mana benda itu berfungsi. Kita kata cari 4, cari 8 kan. Rupanya dia tak semudah yang kita sebut ABC. Tak, kita nak 10 networker. Dia bukan, pasal kita bukan networker. Benda itu lahir daripada experience kita, rupanya daripada repeat customer kita, daripada orang yang nak berubah, so dia join kita. Jadi bila ada network ini, kadang-kadang dia pula ada network dia ada network dia. Bila yang kepala tu kadang mungkin dia salah info ke apa, then dia terputus di tengah jalan lah. Layang-layang terputus tali dia. Jadi benda tu kita nak kena mula balik. Kalau orang yang networker memang dia dah faham benda itu. Macam mana kita nak build up network kita. Kadang kita ajak pergi kelas dia tak mau. Ini semua orang alami benda ini. Tetapi kita kena ada satu kekuatan yang dalaman, semangat yang kuat tu untuk bangkit, untuk membesarkan anak-anak contoh, untuk membahagiakan orang tua kita. Di mana hari ni semua orang susah, semua orang WhatsApp kita. Jadi kita nak tak nak kita kena buat juga, tetapi dengan ilmu lah, dengan panduan. Kita bertanya orang yang expert dalam ni, yang ada pengalaman. Jadi saya kesempatan ini saya ucap ribuan terima kasih pertama sekali kepada Abang Ajak dan Kak Ita, Abang Faizan dan Lenny. Buat je. Abang Zul Kaya, Mak Kaya, Baba. Dia orang ni orang positif. Dia always positif. Dia kata buat. Macam ibarat katanya kayu basikal, lama-lama lajulah. Jadi bila kita fikir balik, macam ibarat kalau meniaga ni macam kita tanam pokok buah-buahan. Bila pokok tu dah besar, belum keluar buah, kita dah potong, kita pun tanam pokok lain. Bila nak makan buahnya? Jadi macam tu juga bisnes ni, kalau kita tak fokus, kejap buat sana buat sini, so dia hasil dia tak ada. Hasil dia tu tak ada impact. Tapi bila kita fokus dan kita faham, kita minta kepada Allah SWT bagi tunjukkan macam mana jalan. Oh, rupanya begini-begini. Kita kena fahamkan kita punya network kita, fahamkan yang repeat customer. Asalnya kita tak ada network, so kita kena cari repeat customer, kena fahamkan dia untuk bisnes, baru dia jadi network kita. Kalau tiba-tiba kita ajak dia bisnes, dia pun ada duit. Jadi dia pun kadang dia tak ada keperluan nak meniaga, tak ada dia punya penolakan, benda yang push factor dia. Jadi bila daripada basicnya kita bila dah jumpa orang yang betul-betul nak buat, tambahan lagi dia ada background network, then baru kita mudah nak transfer teknologi ataupun kemahiran pada dia lah. Bila ada dapat orang macam tu, kita dapat seorang dua, kita akan semangat lah. Walaupun pun kita tak boleh putus harap, kena minta dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu maha kaya. Dia yang mendatangkan, dia yang menarik. Tapi kita kena kembalilah pada benda yang hak, maksudnya dengan mohon hidayah kepada Allah Ta'ala, dan dengan usaha yang tak putus, dia akan bagi in the right time. Kejayaan itu apabila telah lengkap, telah cukup requirement dia. Ilmu cukup, produk cukup, usaha cukup, doa cukup. Jadi bila semua cukup tu, kejayaan tu akan sendiri datang. Tapi kalau tak cukup, belum sampai masa dia, memang kita tak boleh harap panggil overthinking lah. Maksudnya kita kena berpijak pada bumi yang nyata lah. Jadi apapun kita kena ada satu, kenapa kita nak bisnes, nak membesarkan anak-anak kita demi keluarga kita, nak menyumbang pada ummah kita ada duit lebih, kita nak tolong orang yang susah.
nak membagikan mak ayah kita kena ada satu benda yang kuat lah untuk menorong kita, big why kita lah. Itu. Okey, so kalau itu Haji punya pengalaman, dia punya sang surut dia dengan dia punya big why. Untuk Kak KB pula macam mana? Sebab Kak KB ada bagi tahu yang Kak KB ada buat apa nama tu bisnes apa tu kedai apa tu, alat-alat tulis kan. So daripada situ berpindah daripada klasik ataupun bisnes tradisional sekarang kepada bisnes networking. So macam mana transisi daripada point A ke point B, and daripada point B ni sampai sekarang berkekalan, apa dia punya pengalaman yang anda boleh share lah pada kawan-kawan kita kat luar sana, especially sekarang isu nak start PKP, mungkin orang tengah fikir Aislina dah masuk, mungkin ni boleh memberi idea untuk diorang lah. Okey, Kak KB. Okey, saya dulu ada kedai printing kan. Saya buka kedai printing tu masa tahun 2010. Dan saya join MXB masa tu 2013. Maksudnya dalam 4 tahun saya buka kedai printing kan. Bila kita ada kedai, komitmen kita lagi tinggi tau. Kita nak bayar macam-macam. Lepas tu masa sekarang bukan orang kata bukan lama. Dia sekejap je dah sampai sebulan, betul tak? Jadi menambah tekanan sebenarnya. Saya ni tak boleh ada tekanan. Saya tak suka pada tekanan. Jadinya lepas masa tu tahun ketiga lah saya buka kedai printing apa semua. Saya letih melayan kerana manusia macam-macam. Kan? Kadang-kadang contohlah saya bagi. Saya buat printing banting kan. Benda tu berapa ringgit sangat lah. Dia punya kerenah tu nak melayan sampai besok pagi tak settle. Jadi saya fed up. Lepas tu saya jumpa dengan Leni. Lepas tu setahun saya dah buat. Masa tahun ketiga saya buat bisnes printing tu, saya dah jumpa MXB punya bisnes. Lepas tu Leni pun dah cerita kat saya macam ni dan saya pun dah merasa income saya ada merasa RM4,000 satu hari saya pernah. RM4,000 satu hari. Lepas tu saya rasa seronok sangat sambil kita bantu orang sihat luar biasa kerana Allah pakai weekend. Di tanah suci, saya buat istiharah. Saya minta Allah tunjukkan, ya Allah berilah aku peluang, orang kata pilihan. Bisnes mana yang perlu saya fokus sebenarnya, sebab benda ni kena fokus. Dia tak boleh sekejap buat bisnes sana, sekejap buat bisnes, tak boleh, dia takkan jadi. Nanti customer kita pun pening, kau ni buat apa sebenarnya? Kejap sana, kejap sini kan. Okey, saya buat istiharah. Lepas tu, at the same time saya tanya Haji. Saya cakap, Haji, saya rasa macam saya nak tutup lah kedai printing ni. Saya kata, betul Haji kata, sure ke? Yakin ke? Saya kata, saya dah buat istiharah. Saya kata, saya seronok. Saya rasa sebab Allah hadirkan rasa seronok nak tutup kedai. Boleh tak? Dia punya jawapan Allah bagi tu sampai bagi seronok tutup kedai. Orang risau tutup kedai, dia seronok pula. Berbeza orang lain. Allah bagi saya dalam bentuk rasa. Maksudnya Haji masih bertugas. Saya kata, kenapa saya rasa seronok sangat nak tutup kedai ni? Mungkin itu pilihan dia. Lepas tu kebetulan saya tanya Haji pun mengiyakan yang keputusan yang Allah dah bagi dekat saya. Lepas tu saya pun tenang, dengan senang hati saya kata saya nak fokus MXB, saya cakap. Sebab senang. Saya rasa saya dari rumah pun saya boleh berniaga, saya cakap. Kan? Okey, lepas tu yang saya tutup kedai printing saya fokus MXB, saya buat daripada rumah saja, sambil-sambil jaga anak, sambil-sambil kemas rumah, seronok tau. Tengah lipat kain, ada orang nak order barang, apa semua, sebab saya dah 8 tahun, saya yakin saya dah branding diri saya dengan MXB. Jadi bila sebut je KB, weekend, KB weekend. Jadi that's why, itulah dia kenapa saya teruskan walau apa jua cabaran, saya hadapi dengan tenang dan alhamdulillah syukur. Saya seronok, saya memang inilah dan pilihan bisnes yang terbaik buat saya dan suami saya lah. Walaupun Haji masih bekerja, saya berterima kasih sangat sebab dia menyokong saya sepenuhnya, seikhlas hati dia. That's why saya boleh pergi jauh. Alhamdulillah, ya betul. Sebab ini memang satu perkara yang kita kena bila kita nak buat sesuatu, lagi-lagi especially perempuan yang dah bergelar isteri, memang dia perlukan
berkat ataupun sokongan kebenaran seorang suami itu untuk melakukan sesuatu kerja. Tak kisahlah kerja tu memang kerja yang dia mungkin memang kerja office hour ke ataupun nak buat perniagaan. Sebab tanpa restu seorang suami tu memang susah ataupun sukar benda tu nak berjaya, betul? Tak kisahlah waktu masih hebat mana kita daripada dulu macam zaman-zaman kita muda ke apa sebelum kahwin ke memang kita hebat, tapi memang tanpa restu dia orang memang agak sukar. So kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang sekarang ni mungkin baru berjinak-jinak dengan MXB and anda adalah seorang wanita yang bergelar isteri, take time untuk meyakinkan suami anda, kerana ramai geng-geng Maxcabian yang mula dengan MXB ni husband dia orang ramai menolak ataupun sukar nak menerima. So jangan risau, sebabnya kat sini dah ramai orang lahirkan. Benda paling senang, paling mudah, contoh yang biasa kami sentiasa gunakan adalah baba dengan mak. Dulu baba memang orang yang pertama menentang mak dalam buat MXB ni. So macam mana mak meyakinkan baba? So itu the way yang kita boleh gunakan ataupun kita share pada kawan-kawan yang kita boleh nak start. Okay? So Kak KB dengan Haji, selain daripada produk ataupun ialah dah guna rasa suka dengan produk MXB ni, apa point ataupun punca kita panggil sebab utama yang lain yang menyebabkan kalian boleh sanggup fokus pada MXB sampai 8 tahun sampai sekarang? Selain daripada produk lah, apa yang menyebabkan benda tu jatuh sentiasa tak nak tinggal lah MXB ni? Kalau selain dari produk, apa benda tu? Actually sebenarnya dia punya income tu unlimited sebenarnya. Kita submit satu akaun dapat 250, submit 2 akaun dapat 500. Bila kita faham sistem dan dia punya income tu kita rasa amat berbaloi lah. Dan bila kita faham sistem, dia lagi memudahkan menambahkan pendapatan kita lagi. Dan bila kita kena banyak bertanya pada leader-leader, so dia buat macam mana, dia register macam mana. So kita pun boleh dapat tahu rupanya ada orang register boleh dapat sampai 900 satu register. Jadi benda-benda begini sebenarnya datang daripada pengalaman lah. Dan kerja sekarang tu dah jadi lebih mudah bila ada online marketing. Dan bila kita ramai bekerja secara kumpulan, dia punya return tu lagi banyak. So apa dapat saya simpulkan selama saya buat bisnes MXB ni, berapa income network kita, berapa kita tolong dia, berapa dia orang dapat. Dia orang dapat 1 juta, kita akan dapat 1 juta. Itu bagusnya sistem MXB ni yang saya nampak lah. Jadi kita bantu dia close RM1,000, RM1,000 bonus. Kita pun akan dapat automatic dapat RM1,000 bonus, tapi kita kena upgrade account kita kena kena lengkap, kita kena tahu nak letak dia macam mana. Jadi semua kena belajar lah. Jadi bila kita tengok rakan-rakan itu dah jadi register je dapat 900 kan. Macam side line kita part time contohnya. Satu account submission kadang dapat 1,000. Sebabnya sebelah kaki ni dah besar. Jadi rupanya mudah sebenarnya bisnes network ni, tapi kita dulu tak nampak dia punya leverage tu bukan sekadar kita submission, tetapi kita nak jual tu kita nak ada strategi. Sekarang bila company keluarkan max value, so kita fokus dekat situ. Macam essential, 1 token, 1 mask, 1 wristlet. Essential, 1 token, 1 mask, 1 token, 1 mask essential. Kemudian travel kit. Jadi bila fokus kat situ, senang nak kita nak kena ada strategi lah. Kemudian kita share dengan network kita. Kalau ada orang order, ni ada 4 orang kawan order. Jadi kita order lah yang set. So kita dah dapat untung max value, dan kita boleh register
walhal yang kawan kita tadi nak order tu satu-satu kita jual dia runcit. So benda-benda begini, teknik dan strategi ni kita nak kena faham, then kita gunakan benda itu. Kita transfer dekat network kita, dan bila dia orang buat memang dia punya return tu mudah lah sebenarnya. Betul lah Robert Kiyosaki kata sebenarnya business networking ini satu bisnes yang yang mudah untuk jadi jutawan lah, betul sebenarnya. Mudah untuk mendapat income unlimited, lebih-lebih lagi sistem MXB yang siapa buat dia dapat, dan siapa park dekat akaun bawah dia buat sikit tapi dia dapat banyak lah. Jadi itulah gunanya circle ataupun rakan-rakan ni, dia ajar kita apa yang kita nak buat. Dan kita kerja sikit dapat banyak. Bila kita berjemaah lagi banyak kita dapat. Jadi itulah sebenarnya bila dah lama sikit kita dah mahir produk, kita dah tahu sistem, sebenarnya seronok buat bisnes ni rupanya. Silap tak mula dulu. Tak apa. Macam Abang Haji cakap di awal, benda ni rezeki Allah dah janjikan. So mungkin rezeki Abang Haji sekarang untuk tahun-tahun 2020, 2021. So that's why derasa sekarang. Kalau contoh belajar teknik teknik marketing plan dengan teknik utilize kita punya promotion ataupun kita punya diskaun ataupun promosi-promosi yang ada, kita dah belajar daripada dulu, tapi bukan rezeki di time tu mungkin takkan rasa juga. So insyaAllah ini tahun 2021 ni mungkin waktu terbaik untuk Kak KB dengan Abang Haji betul-betul full swing lah. Okay, Kak KB macam mana pula? Selain daripada tu apa lagi Kak KB nak cerita atau nak tambah lah berkenaan macam mana? Kenapa memilih dia nampak muda sekarang? 10 tahun. 10 tahun. Biasa kalau umur dia ni 42 ni dah 3 pintu dah. Bila pakai produk MXB, masya-Allah. Produk MXB memang awesome lah. Dia selain daripada produk kan, kita tentang produk memang kita tak perlu nak ragui sebab testimoni pun dah berlambak dekat YouTube apa semua, betul tak? Everyday pun ada je kita punya kawan yang share pasal testimoni apa semua. So apa lagi nak cakap kan? So selain daripada produk, sebenarnya bisnes tu sendiri, MXB sendiri yang meyakinkan, yang sangat-sangat meyakinkan saya lah. Sebab satunya company dah kukuh. Company dah 15 tahun di pasaran. Lepas tu baru ni dah lagi 5 tahun lagi renew license. Jadi jangan risau, MXB ada license dia sah di sisi undang-undang. Anda jangan risau anda kena kejar dengan penguatkuasa. Tak mungkin sebab MXB memang ada lesen. Jangan risau. That's why itulah antara sebab kenapa saya sustain dalam bisnes ni sampai 8 tahun ni dan mungkin sampai akhir hayat saya insya-Allah. Lagi satu, sistem dia tak pernah berubah daripada dulu sampai sekarang. Sistem generate income hari-hari. Jangan tak tahu bisnes MXB, jika hari-hari register, hari-hari duit masuk tau. Lepas tu boleh claim bila-bila masa. Wak Ima cuti hari raya ke, cuti tahun baru Cina ke, apa ke, bonus tetap masuk tanpa gagal. Alhamdulillah, syukur. Itu yang menjadikan saya seronok lah. Terima kasih kepada bos Miss Pam Yap atas platform bisnes yang sangat luar biasa hebat. Di samping kita boleh buat jana pendapatan, kita boleh dakwah orang tau. Dalam bisnes ni bagi saya ada saham dunia akhirat. Bagi kita yang orang Islam ni kan, ada saham dunia dan akhirat. Kenapa? Kita dapat bantu orang jadi sihat luar biasa kerana Allah. Bila dia sihat, dia dapat beribadat, dia dapat pergi kerja, dia apa kan, benda tu nikmat, betul tak? Jadi benda ni macam seronok lah. Memang best business MXB. Rugi pada yang dah join tapi tak ambil tahu. Orang kata tak buat. Buat setengah jalan, memang rugi. Kalau boleh saya tambah satu, saya tengok MXB dia sentiasa menambah baik sistem dia. Menambah baik sistem dia. Contoh upgrade account tu boleh 2 kali.
kadang-kadang kita bila share dengan orang, mungkin dia e-member dia try dulu. So register sekali. Bila dia nak join, maybe dia nak upgrade sistem dia ke silver ataupun diamond. So saya lihat dengan peluang yang ada, kemudian sistem yang sentiasa ditambah baik lah, bukan berubah, ditambah baik. Pendapatan yang yang unlimited. Memang siapa dah nampak dia punya rahsia dia tu, dah nampak dekat mana lubuk duit tu, memang dia takkan lepas lah. Tapi benda itu dia ambil experience. Kalau kita nak cakap dengan orang, apa yang orang cakap dan kita sendiri buat tu tak sama. Contoh minum buah ni manis. Tapi kalau dia tak rasa tu lain. Dia kena buat, dan sampai masa bila dia nampak itu, dia akan rasa kemanisan dia tu lah. Dan di situlah kelebihan yang ada pada MXB. Selain itu, saya lihat ada circle yang bagus, rakan-rakan yang bagus, ukhuwah yang bagus, yang tak ada pada syarikat lain. Kita boleh sama-sama discuss dengan start line. Kadang kita pun boleh berbincang dan dengan bos pun rendah diri, boleh jumpa. So benda ini memang senang kata memang MXB ni satu dalam 1000 lah, maksud lain lah. Maksudnya banyak kelebihan. Jadi rugi kalau mereka yang tak ambil peluang itulah. Betul. Lagi satu di kala pandemik COVID-19 ni orang kata susah kan nak berniaga kan. Banyak syarikat-syarikat gergasi semua ada kalanya tercundang. Sebab apa? Sebab dia orang tak dapat nak tanggung liability dia orang bila mana company terpaksa tutup. Tapi dalam bisnes MXB ni, Masya Allah, Tabarakallah, saya cakap lillahi ta'ala, sales saya meningkat. Alhamdulillah. Meningkat 80% tau. Alhamdulillah, hebat 80% bukan 10%. Alhamdulillah. Sebab apa tau? Sebab ramai yang kata pandemik COVID-19 ni musibah tau, tapi bagi saya bukan. Dia adalah hikmah. Dia ada hikmah yang terkandung di sebaliknya yang kita perlu muhasabah diri tau. Kita perlu kaji kenapa tahun lepas bawa ke tahun ini kita dah mula norma baru, betul tak? Dulu kita buat marketing offline. Maksudnya kita lebih suka jumpa orang, buat marketing sharing macam tu. Tapi bila pandemik COVID-19 ni, kita kena menambah nilai diri kita, macam mana cara kita nak terus sharing. Maksudnya walaupun COVID-19 kita tak boleh keluar, tapi kita tetap boleh sharing dengan orang, kita boleh jana pendapatan di rumah saja. Kan kita berkurung kan? Kita kena ada teknik-teknik dia lah, macam Haji cakap, kita belajar lah online marketing sebab sekarang semua orang kata di hujung jari, betul tak? Jadi benda-benda tu semua banyak membantulah. Saya pun ada banyak sifu saya sebenarnya, tapi di MXB pun ada sifu yang terbaik. Jadi kita kena follow rapat-rapat, selalu minta pandangan, minta sokongan, insya-Allah berjaya. Sebab MXB memang sangat mudah. Sangat bagus bagi saya. Sebabnya sistem dah bagus, company dah kukuh, syarikat sentiasa menambah baik dia punya produk, dia punya sistem. Di kala pandemik 19, di pandemik COVID-19, company lain tutup, syarikat MXB tambah produk, betul tak? Banyak pula tu, bukan sikit, Rosellanya, Bayunurnya. Jadinya dia macam bos ni dia menjaga kebajikan, menambah baik kebajikan ejen-ejen, stokis-stokis dia untuk terus berada di platform yang betul. Kalau boleh saya sharing apa Encik Zainul? Ya boleh, tak ada masalah. Dalam PKP ni tak boleh keluar 10 kilo daripada kawasan. So kita kena ada option online marketing. So apa yang saya buat, apa yang kami buat, satu, kita kena come to the basic balik untuk senaraikan semua customer kita. Bila kita senaraikan semua customer kita tu, then kita letakkan dia dalam sistem yang ada broadcast. Then kita share dengan dia orang. Satu. Keduanya, kita kena buat page, FB page. Sebab FB page ni kita boleh letak ramai, lebih daripada 10,000 orang. Kemudian kita boleh set audience. Set audience tu kita nak kat mana? Dekat Nilai, dekat Shah Alam, yang dekat sekitar kita, Temiang.
Sikamat dekat-dekat. Kalau orang tu duduk dekat Selangor, Shah Alam ke, jadi tak adalah dia dapat network jauh-jauh. Tapi kena setting audience, kena belajar setting lah. Dan target segmen orang umur yang berapa. Dan benda ini sebagai pengganti offline. So tak payah macam kita mula-mula dulu nak kena start kereta, nak pergi sana tu, Perlis sana tu, cari hotel, nak orang kata bersengkang mata. So dalam masa PKP ni so ada option lah, kita kena belajar online marketing, set audience tu, dan umur dia berapa, kebanyakan 25 hingga 44 tahun ini, purchasing power, duduk kat sekitar bandar utama, FB page, dan of course kita kena buat macam live FB lah untuk menarik customer tu dalam kita punya page. Analoginya begini, kita nak menangkap ikan di laut, kalau kita pakai pancing mungkin susah, tetapi ikan tadi tu kita dah pindah ke dalam sangkar, ikan tenggiri, ikan sembilan, kita tinggal nak tangguk je. Itulah gunanya, dia panggil like marketing. Bila dia orang like page kita share produk, dia orang akan call kita letak nombor telefon kat situ, dia panggil CTA, call to action. Tetapi kena minimum 3,000 orang followers lah. So benda ini pengganti pada offline. Kita pun kena buat offline, kita kena buat juga online. Selain kita sharing dalam page tadi, kita sharing juga dalam status WhatsApp dan dalam broadcasting tadi. Cuma angle kita nak sharing tu, kita nak kena tahu customer ni they buy with their heart, not their head. Kalau kita cakap nak sihat tak, kadang orang tak berapa tu, tapi bila kita kata nak cantik tak, jadi benda-benda yang melibatkan emotion tu kita kena belajar lah apa customer punya behavior. Dia panggil return of engagement. Kita of course kita keluarkan duit, kita nak return of investment, tetapi customer dia nak return of engagement. Apa dia orang dapat? Yang itu kita nak kena faham dulu tentang customer ni. Jadi bila kita faham produk, kita faham apa customer nak, baru dia ngam, baru dia suit. Tapi apa biasa yang kita sharing spesifikasi produk ni daripada ini. Customer tak nak dengar itu. Kita ada masa 7 saat je untuk nak close dia orang. Jadi kita tu cakap benefit. Okay, produk ini boleh memberi kesihatan, detox toksit, ataupun boleh membuatkan kita kurus. Dia benda-benda yang begitulah yang melibatkan emotion, yang itu sebenarnya basic experience jugalah. Jadi saya sharing tadi tu memandangkan PKP ni akan berlangsung. Jadi kalau para Max Gavian dan penonton nak tahu macam mana sistem nak buat online marketing tu, boleh PM kami lah untuk kami bantu. Sebab saya berpegang more you give, more you get. Kita bagi satu, insyaAllah kita dapat paling kurang 10 hingga ke 700. Saya punya prinsipalnya begitu. Jadi saya boleh membantulah rakan-rakan bisnes yang mana nak belajar macam mana nak buat page ataupun nak buat nak share dalam online marketing. Ini secara langsung akan membantu rakan-rakan dan juga syarikat lah dalam untuk mencari solusi pada keadaan semasa lah. Okey. So nampak Abang Haji kita dengan Kak KB ni bila rasa kata pas mic dia memang tak berhenti-henti seorang-seorang. Cakap. Audiens di luar sana dia berkobar-kobar nak dengar, walaupun tadi terputus tengah jalan, suara tak apa jelas, dia orang sanggup tunggu sebab dia orang dah tahu ni dua orang yang hebat, memang sangat-sangat mantap bila berbicara, sebab tu dia orang sanggup tunggu. Okey. So kalau kita tengok tadi apa yang Abang Haji share dengan Kak KB share, company ni dengan adanya kita punya CEO kita Miss Pam yang sangat-sangat open minded, memang sangat-sangat tak lokek ataupun tak jemu-jemu nak mendengar idea ataupun buah fikiran daripada dia punya leader-leader ataupun dia punya anak-anak buah dia kat bawah. Dia memang sangat meraihkan kita punya buah fikiran, and dia punya pintu office memang sentiasa terbuka untuk kita berbicara dengan beliau lah. So dengan adanya seorang CEO yang macam ni, insya-Allah kita punya kita punya sistem, kita punya marketing plan,
kita punya produk insya-Allah akan mesra dengan semua orang. Maksudnya kita akan cuba yang terbaik lah. So insya-Allah dari masa ke semasa kita akan cuba membantu kalian untuk sentiasa generate income yang tak putus-putus. Okey. Dan tadi Miss Pian pun ada bagi tahu kalau perasan dekat komen Facebook. InsyaAllah Cik Azlan juga akan buat sharing jugalah berkenaan dengan offline to online punya marketing. So mungkin Abang Haji boleh combine dengan beliau buat satu nanti bila ada peluang lah, sebab sekarang mungkin PKP, tapi kita cuba insyaAllah dengan idea ni kita bolehlah share kita punya expertise ataupun kita punya kelebihan, dan biar ramai lagi geng-geng MSGB ni memahami cara nak buat online ni, sebab zaman sekarang memang zaman IT. So kalau anda masih lagi duduk dengan cara semata-mata fokus pada offline semata-mata, memang boleh, tak ada masalah. Benda tu memang akan jadi. Cuma dia kita kena ikut peredaran zaman, betul? Kalau kita stay dekat macam katak di bawah tempurung, memang kita punya kerjaan kat situ sajalah. Kita tak boleh, bila kita keluar daripada tempurung ataupun kelompok kawasan yang kita duduk tu, kita akan nampak rupanya lagi ramai orang yang berjaya, lagi hebat daripada aku. Sebabnya kita dah baru membuka kita punya vision kepada dunia lebih luas. Okey. So insya-Allah benda tu nanti kita cuba Cik Azlan akan buatlah satu program. Mungkin kita boleh buat bersama-sama dengan Abang Haji. Okey, daripada segi testimoni produk pula, selain daripada stoking yang start as a starting point untuk Kak KB berdatang dengan MSB ni, apa lagi testimoni yang betul-betul terkesan untuk KB dengan Abang Haji? Boleh share? Okey, satu sebenarnya produk yang sangat hebat ni, ni nampak tak ni? Oh boy. Still, saya ada masalah sakit kepala. Walaupun kita buat meditation, kita tarik nafas, sakit kepala tu tak hilang. Satu. Tapi bila saya pakai ni, sakit kepala saya tu hilang. Saya pun pelik lah. Rupanya kita ni ada salur tenaga yang tersumbat. Itu yang kita tak faham dululah. Tapi bila kita pakai Max Steel ni, kita punya sakit kepala tu hilang. Keduanya, bila saya letak di dalam poket, perut saya jadi lebih sihat. Rupanya kita ada masalah usus lah, ataupun perut tak digest makanan lah. Ada angin ke apa, jadi bila kita letak tu, kita punya jadi lebih, sistem pengumuman jadi lebih baik lah. Jadi produk ni sangat bagus lah untuk mereka yang selalu ataupun mereka yang bekerja. Dia membetulkan emosi kita. Bila dia membetulkan emosi, dia akan meningkatkan kita punya aura ataupun kita punya vibration, frekuensi kita untuk menarik kekayaan, menarik kejayaan, menarik orang yang positif. Jadi kalau kita tak betul emotion, kadang kita nak close customer tu tak jadi sebab kita punya magnet tu menolak. Jadi customer magnet dia positif, kita magnet kita negatif sebab emotion kita tak betul, jadi tak stable. Jadi sangat bagus benda ni. Saya rasa setiap orang kena ada lah untuk menjaga emosi, menjaga soul dia lah. Ini antara produk yang bagus lah. Kemudian experience saya macam mak saya, bila dia pakai stokin tu, saya ingat dalam seminggu kemudian keluar darah kotor daripada daripada badan dia, macam darah ketul macam tu lah. Kemudian didapati rahim dia ada kanser tahap 2 lah. Jadi masa tu saya bagi dia pakai full set stokin, Rislat dengan cap dengan kita punya vitamin pilot lah. Collagen. Collagen Plus. So Collagen Plus. Kita bagi sebenarnya kalau nak tahu konsep weekend ni, dia boleh detect tau. Dia boleh detect dan detox. Maksudnya macam saya dah 42 tahun hidup kan, kita tak tahu macam mana keadaan dalam badan kita sebenarnya tau. Kita tak tahu. Jadi bila kita pakai produk weekend ni, dia akan detect. Maksudnya benda yang baik dia akan simpan dalam badan kita, benda yang tak baik semua dia akan keluarkan. Macam inilah yang terjadi pada ibu mertua saya, Mak Haji kan. Dia keluarkan, dia detect kanser tisu rahim stage 2.
Biasa kan kalau kanser dah stage 4 baru kita dapat tahu, betul tak? Baru kita dapat detect sebab dia tak ada rasa sakit ke apa ke, tak ada kan. Jadinya bila dah dapat tahu awal tu, kita follow up lah dengan doktor macam mana nak buat apa semua kan. Lepas tu doktor refer IKN. Okey, dalam masa nak set appointment untuk operation tu adalah dalam masa berapa bulan bang? 2 bulan. 2 bulan nak set appointment untuk orang kata nak buang rahim lah sebab dia kanser tisu rahim kan. Dia nak buang rahim, lepas tu saya ikhtiar dengan izin Allah, saya bagi dia, memang saya ikhlas. Saya kata, mak makan Coloplast ni 3 kotak saya bagi, habis je makan sebab mak mentua saya ni dia takut sakit. Dia memang kalau boleh dia tak nak sakit, tapi bila dah kena tu dia memang ikutlah kita punya nasihat kan. Dia makan Coloplast tu, alhamdulillah saya pun tawakal pada Allah je sebab semasa tu saya tak ada testimoni Coloplast lagi. Okey, lepas tu mak mentua saya makan, 2 bulan lepas tu buat operation. After 2 weeks, doktor panggil untuk check balik. Nak tengok sama ada perlu tak buat kemo. Lepas tu alhamdulillah, syukur pada Allah. Dengan izin dia, mak mentua saya sembuh sepenuhnya daripada kanser tisu rahim dan tak perlu buat kemo. Dan luka dia sebab kita risau sebab mak mentua saya ni ada kencing manis tau. Kencing manis yang bacaannya tinggi. Alhamdulillah semua tu Allah mudahkan dan mak mentua saya sihat sampai sekarang ni lah daripada kanser dia. So nikmat apa lagi yang nak kita dustakan kan? Itu yang saya begitu yakin bahawa produk MXB adalah asbab untuk kita sembuh lah sebenarnya. Dia membetulkan dari dalam. Dia membetulkan, meningkatkan antibody, betul. membetulkan hormon. Sangat bagus. Jadi kita pun memang kena pakai lah. Konsisten. Dengan cara yang betul, memakai dengan cara yang betul dan menjaga bahan-bahan dengan cara yang betul lah. Menjemur. Lepas tu testimoni saya masa mengandung, saya mengandung anak yang bongsu ni, nombor 5 ni, masa tahun 2016. 4 orang anak saya yang atas ni, kakak-kakak dia, saya mengandung masa tu saya memang kena kejang kaki. Lepas tu saya darah rendah, tekanan darah rendah tu. Memang saya bergantung pada ubat yang mengandung tu. Doktor bagi Obamin ubat tu yang saya makan daripada awal sampai saya melahirkan. Tapi sejak saya pakai Viken, alhamdulillah syukur. Saya sihat tanpa sebarang ubat dan Muhammad lahir, baby Viken saya lahir, sihat walafiat dan berat dia lebih berat daripada kakak-kakak dia yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Memang ini menambah lagi keyakinan saya untuk membantu lebih ramai orang sihat asbab pemakaian Viken ni. Lagi satu, tentu halal kan, produk pakai je. Janganlah nak petikaikan kenapa itu, kenapa ini. Orang tanya saya, orang ni boleh pakai ke? Orang tu boleh pakai ke? Selagi mana kita bernama manusia, kita ada darah, wajib pakai Viken. Wak Imah kucing pun boleh pakai. Tak ada masalah. Betul. Tengok betapa hebat ya dia punya analogi dia. Memang betul. Apa benda yang hidup yang mempunyai salur darah, insya-Allah kita boleh sarung dengan produk Viken. Sebabnya memang fungsi Viken ni sendiri, fungsi utama dia, fungsi asas dia adalah untuk memperbetulkan salur darah. So apa-apa barang ataupun apa-apa benda hidup di muka bumi Allah ni yang ada salur darah, cuba anda pasangkan, insya-Allah benda tu ataupun haiwan ke manusia ke yang pakai, insya-Allah akan nampak perbezaan dia ataupun akan nampak dia punya kelebihan dia lah. Okey. So memang nampak anda tak perlu sanksi lagi. Ramai orang di luar sana dah memang macam KB dah share tadi, type je kat YouTube ke ataupun dekat Facebook ke, yang mana ramai orang share berkenaan kebaikan ataupun kelebihan barang-barang Viken ni sendiri. So bila lagi anda nak mulakan? Sekarang ni Aishina dah ada bajet sendiri, dah ada kiranya extra bajet. Takkan anda nak habiskan duit tu semata-mata untuk bayar hutang-hutang yang kecil ataupun anda nak membeli sesuatu daripada anda bazirkan pada benda itu, baik anda cambahkan duit anda itu dengan cara yang betul. Cara yang betul macam mana? Kami di sini, insya-Allah kami akan bantu, iaitu MXB. Okey. So untuk lebih meyakinkan orang di luar sana, saya nak tanya, ini kira soalan cukup emas. Tadi Encik Azlan ada suruh saya tanya soalan ni. Sebab Kak Kedi punya upline ataupun leader
Kak Leni dah berjaya menjadi jutawan pada 2020 lah, hujung tahun lepas. Okey, baru je berlalu sebentar. So sekarang ni nak tanya, bila kalian pula untuk menyambut cabaran menjadi geng-geng jutawan MXB ni? Boleh share sikit mana punya vision untuk 2021 ni? Mana tahu tengah tahun ke ataupun 2 bulan lagi ke? Okay, actually kita kena berpijak pada bumi yang nyata lah. So last bulan 12 tu sales kita dalam 20,000 begitu. Then bila kita dah belajar strategi yang betul, kita dia lambat, tapi kita kena Ada tim. nak ada tim. Bila kita betulkan foundation tu, insya-Allah kita boleh capai lebih daripada itulah. Tapi saya meletakkan sasaran tu dalam 500,000 lah untuk 2021. Tapi saya optimistik sebab saya dapat network rasa pun itu yang achievable lah, yang benda yang kita rasa insya-Allah kita boleh dapatlah, tinggal lagi sama cepat atau lambat itu nanti bergantung pada prestasi kita dan network lah. Impian saya, we are the next millionaire 2021. InsyaAllah. Jangan risau, kami akan sokong sebaik mungkin. Kami dengan Abang Haji. Dan share sikitlah testimoni daripada segi macam downline kalian. Mungkin anda nampak mereka daripada start join, daripada anda groom diorang, orang ni mungkin boleh beli macam ni, mungkin susah. Ataupun nampak diorang nak beli sesuatu pun payah. Sekarang ni mungkin anda nampak dalam perbezaan diorang. Boleh cerita tak? Berapa ramai ataupun secara general lah daripada segi downline yang ada dalam kejayaan. Actually boleh saya kata ada dalam 10 orang lah network kita, tapi ada yang bergerak, ada on, ada off kan. Yang pentingnya mereka ada side income, orang kata adalah duit untuk suami dia siap lah kan. Jadi alhamdulillah makcik ni umur 60 lebih, 70 lebih. Tapi dia setiap minggu dia repeat order. Rupanya suami dia sharing dengan rakan-rakan di masjid, imam satu taman tu dia buat sharing lah, macam mana nak sharing kaedah offline, orang tua macam mana nak sharing, orang muda macam mana nak sharing. Jadi itulah yang terkini. Saya dapat network yang dia dulu pernah buat network yang lain, bisnes network yang lain. Nak main apa. Jadi maksudnya bisnes ini dia pun terperanjat rupanya, macam bonus pairing tu unlimited sebenarnya. Ramai yang tak tahu tu bisnes plan MXB ni ada yang unlimited, dengan syarat dia kena upgrade account dia. So daripada register, kemudian bila dia upgrade account dia, kemudian bila dia bila pairing dan kena double pairing, dan dekat mana pula business royalty bonus,
Dan benda ini kita ajar pula apa produk kita nak push. Dia orang pergilah boleh 2 kali upgrade, kita boleh and then memberikan bonus yang besar sebenarnya lah pada mereka lah. Jadi mereka bila dengar je benda tu dia terpikat dengan sistem di samping silaturahim di kalangan leader-leader lah, masya-Allah. So untuk Kak Ribi, ada ke nak tambah sikit berkenaan dengan income yang daripada kawan-kawan ataupun downline yang ada sekarang ni? Ke rasa ada? Sebenarnya saya punya up and down business tu, mula-mula saya join tu naik tinggi. Naik kan sampai dapat beli rumah apa semua kan. So lepas tu lepas saya mengandung tu mungkin sebab keadaan badan saya tu kan, lepas tu dia turun sikit. 2020 ni baru nak naik balik. Tu yang saya kata kita orang upgrade diri apa semua, jadi tu yang network semua macam momentum tu datang balik. Jadi kalau nak kata network yang sustain tu orang kata bersilih ganti lah. Tapi sejak saya ada macam kami belajar ilmu marketing online apa semua, sebab kita dah norma baru kan. Kita ajar dia macam kita comeback balik, sebab macam Haji cakap tadi, bila Allah akan bagi bila kita dah cukup requirement tu. Dia akan bagi tu. So saya rasa this is the right time untuk saya teruskan momentum saya ni. Dan network pun saya tengok dah dapat balik network yang power-power apa semua, dan insya-Allah saya janji yang saya akan bantu diorang sampai jadi, maksudnya sampai dapat apa yang diorang impikan. So sebelum-sebelum ni bukan diorang tak ada income, ada, tapi tak banyaklah, membantulah juga maksudnya, sebab diorang pun tak berapa nak fokus. Sebab saya pun masa tu dalam keadaan diri dengan mengandungnya apa semua, jadi benda tu macam senang macam ni lah. Kita dulu kita doa untuk kita tak doa untuk network kita. Tak apa nak pergi. Bila Minda, more you give, more you get. Kita doa untuk network kita, dia punya pergi tu macam roket. Alhamdulillah. Betul. Dan benda itu dia macam dibukakan semua. Network kita pun nak dan bersama-sama nak sharing ilmu. Kita pun kena tambah ilmu kita kena ikhlaskan diri, kena tambah ilmu. Bila kita ada energi, kita ada ilmu, kita ada aura, then benda tu dia akan menarik network kita, menarik pelanggan, dan benda tu akan datang lah, menarik rezeki. Jadi apa istilahnya tu, kita punya tenaga tu, vibration kita tu, dia akan memudahkan kita nak close customer, memudahkan kita nak transfer ilmu pada network kita. Kalau lembek macam mana? So dia tak ada aura, dia tak ada energy, dia tak menarik orang. Bila dia ada energy, itu dia boleh menarik menarik like, menarik followers, menarik customer, menarik pandangan syarikat contohnya lah. Contohnya begitu. Jadi itulah energy tu. Memang kita kena mohon pada Allah Ta'ala. Samping itu kita kena tambah ilmu lah. Bila ada confidence levels tu, dia akan meningkatkan kita punya membangkitkan sleeping giant kita. Kita ni ada sleeping giant dalam badan kita yang selama ini tidur lah. Jadi kena bangkitkan sleeping giant kita tu. Macam mana nak bangkit itu masing-masing kena ikhtiar lah. Yang penting jangan putus doa pada Allah Ta'ala, memberikan hidayat pada kita dan pada network kita untuk bergerak bersama-sama. Bila kita bergerak bersama-sama, dia punya gelombang tu lebih inilah, lebih kuat lah.
dan kerja lebih mudah. Itu saya nampak dah sampai masanya untuk kita fokus lah. Dan bisnes ni sebenarnya rugilah tak ada peluang, memang superb lah. Sangat mudah, Superb. sangat mudah. Sebenarnya kalau kita faham konsep tu, pertamanya kita kena jaga hubungan kita dengan Allah tau. Kena tingkatkan ibadat kita, zikir kita, Al-Quran kita setiap hari. Sebab sekarang ni di kala pandemik ni lagi kita tak nak kerja susah. Betul tak? Kita tak nak dah orang kata macam dulu angkut-angkut meja apa kita tak nak. So macam mana cara? Ni dia cara dia. Dia ada maksudnya ada cara kita kena jaga hubungan kita dengan Allah lah, maksudnya jaga solat kita apa semua, sambil tu kita berdoa sebab kita kena yakin bahawa tiada doa yang tidak dimakbulkan, tiada usaha yang tidak mendatangkan hasil. Sebab tindakan dia tu kita kerja sikit tapi impact result dia banyak. Betul. Dan kita kalau kita contoh kalau kita tak dapat closing orang, kita tak rasa kecil hati, tak down sebab kita buat tu ikhlas untuk kita nak share dengan orang, share kerana Allah. Jadi kita tak tak bersedih kalau kita tak dapat tu. Sebab dia benda ni nak kena berterusan, usaha tu ikhtiar tu berterusan. Marketing tu nak kena terus je share sebab kadang ada orang mungkin belum sampai masa dia nak beli daripada kita. Macam network kita mungkin ada masanya dia belum bersedia, dia nak bagi 100% komitmen. Jadi sebab itu kita kena patah balik pada Allah SWT, minta hidayat, membukakan hati network kita dan memudahkan urusan kita lah. Jadi bila kita sampai masanya cukup dia punya requirement dia, insya-Allah benda tu berlaku dengan mudah. Rupanya mudah saja bisnes MSB ni, cuma nak kena tahu cara, nak kena tahu strategi dan nak kena ada mentor lah. Follow mentor rapat-rapat. Nak ada mentor dan circle yang bagus. Betul. Saya lihat ada ramai mentor yang bagus, yang baik, yang hebat dalam MSB. Macam contoh Sifu Razak, Kak Ita, Leni, Abang Zul, Mak Faiza, Baba. Jadi diorang ni semua memberikan spark plug. Kita kena ada circle yang baik lah untuk ni. Ada lagi macam Kak Yong kan. Jadi walaupun mereka ni start line tapi kita dapatkan tips-tips daripada mereka, rahsia-rahsia macam mana buat ni. Mungkin ada orang teknik yang berbeza, tetapi benda tu datangkan impact. Apa salahnya kalau kita gunakan untuk kita punya strategi kan. Jadi dan bila kita try pula strategi ni jaya tak, kadang sebab kita punya network atau customer ni lain-lain tak sama. Itulah saya rasa sedikit sebanyak sharing daripada kita. Mudah-mudahan kita sama-sama Max Gabian ni bangkit untuk mengubah hidup kita lah sama-sama. Kalau kita buat berdua dia tak jadi, dia tak pergilah. Dia kena dalam kumpulan. Kena jemaah sesama. Kena jemaah sebab apa tahu? Sebab lain orang, lain kepakaran dia. Betul tak? Kadang kita tengok posting di FB pun, orang ni padahal dia matlamat dia sama kan, nak sharing produk. Tapi cara olahan ayat tu memudahkan orang untuk faham, lepas tu menarik minat orang untuk bisnes, untuk beli produk dan sebagainya. That's why kita kena work in team. So saya harap semua tim KB Rich especially semua Max Gabians bangkitlah sampai bila bersama-sama sampai bila kita nak hidup biasa-biasa aja. So inilah masanya untuk kita berubah sebab platform dah ada, kita je nak menggerakkan. Sayang kalau buat setengah jalan je sebab bisnes MXB bukan bisnes yang luar biasa. Bukan bisnes yang biasa-biasa. Dia adalah bisnes yang sangat luar biasa, yang sangat mudah, sangat tenang. Bagi siapa yang fokus tu, dia dapat feel lah tu. Betul dia cakap. Percayalah.
So nampak betapa hebatnya orang-orang ni. Memang kita nak buat sesuatu, memang kita kembali macam apa Haji cakap tadi lah. Memang kita nak buat sesuatu, memang kita kena kembali betulkan niat kita, bersihkan hati kita, dapatkan bantuan, and also betul-betul serah diri pada Allah. InsyaAllah jalan tu akan sampai, cara tu akan sampai, and kita kena gunakan peluang. Cara dah ada, jalan dah ada, peluang tak guna pun tak ada guna juga. Macam kita dah membazirkan peluang yang Allah dah bagi tu, itu jadi macam itu. So rugi. And InsyaAllah kita tak nak drag lama-lama kita punya program ni, sebab ni kita dah bagi tambahan masa, sebabnya tadi kan ada masa teknikal. So InsyaAllah harapnya pengisian ataupun sharing pada malam ni dapat membantu kalian, especially untuk mengurangkan hati yang gusar ataupun hati yang gundah di kala esok semuanya terpaksa berkurung. Harapnya bila ada sharing yang begini, kita membuka ruang ataupun memudahkanlah untuk kita mengajak kawan-kawan kita di luar sana untuk menggunakan duit Aisina dia orang pada kita pula lepas ni. Okay, so daripada pihak saya ingin memohon maaf ataupun meminta ampun dan maaflah jika di sepanjang program ni saya ada menggunakan kata-kata ataupun tutur kata yang kurang menyenangkan, and yang kurang tu yang datang daripada saya. InsyaAllah benda yang baik tu semua datang daripada Allah lah. And saya pass pada Kak Kebi dengan Abang Haji untuk buat ni lah, menutup, mana tahu ada sikit patah dua kata kepada rakan-rakan kita lah. Saya panjang-panjang. Saya cakap sebab dua orang ni kok bercakap ni tak? Ya betul. Kita kena bagi tahu lah sikit tu. Apa pun saya nasihatkan pada sahabat-sahabat di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami di platform dakwah kita. Saham dunia akhirat, berjaya di dunia, cemerlang di akhirat. Di MSB ada benda tu semua. Jadi cepat-cepat kontak kawan-kawan yang mana dah join MSB ni untuk dapatkan produk ataupun peluang menjana pendapatan. Jangan habiskan duit Aisina tu untuk benda-benda yang tak berfaedah. Sebab okey, saya minta sahabat-sahabat yang dah ada dalam ni bangkit dan terus sungguh-sungguh, sebab kejayaan sebenarnya tinggal selangkah je lagi. Sebabkan kita tak fokus, jadi benda tu jadi delay, jadi susah kan. Sebab apa tahu? Sebab kekuatan tak datang dari kemampuan fizikal, tetapi ianya datang dari semangat yang tak pernah mengalah. Jadi teruskan usaha, insya-Allah ada rezeki dan jumpa anda di puncak kejayaan, insya-Allah. InsyaAllah. Abang Haji, last kata-kata. Sikit sajalah daripada saya. Marilah sama-sama kita berjemaah untuk melaksanakan bisnes MSB ini, kerana saya melihat ia satu lubuk duit lah, peluang untuk kita mendapat income dan untuk membuat kebaikan. Sebab Islam itu dulu datang pun dengan bangkit dengan air mata dan wang ringgit. Sebab itu sahabat-sahabat dulu bila dia hijrah ke Madinah, mereka berniaga mencari kekayaan untuk membantu agama, macam Sayyidina Umar mensedekahkan separuh harta dia. Jadi baiklah kita sesama mengikuti sunnah sahabat-sahabat ini, sunnah Rasulullah untuk berniaga, dan saya melihat platform MXB ni lah sangat baik. Walaupun kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Yang bekerja itu bekerja kerana ada liability. Mungkin duit rumah, duit kereta semua nak kena bayar. So kita jangan ambil risiko lah selagi kita tak nampak jalan, sebab bisnes ni ada up and down. Walaupun marilah sama mohon kepada Allah SWT memberikan petunjuk dia dan hidayat, dan kita bersama-sama mewujudkan gelombang MXB ni 2021. Kalau saya contoh kita berdua berempat je buat gelombang, buat orang kata, orang Negeri Sembilan kata ompuk air lah. Jadi dia punya kocak tu tak apa kuat. Tapi kalau ramai dalam kolam tu boleh kering kolam tu. Itulah umpamanya. Kalau kita beramai-ramai mewujudkan gelombang MXB ni, insya-Allah so bisnes kita lebih laju. Kita branding dengan baiknya. Sama-samalah bantu-membantu, mudah-mudahan memberi manfaat bukan pada diri kita, keluarga dan juga orang yang memerlukanlah ya. Salah silap saya mohon maaf, kemungkinan daripada
kekurangan kami. Jadi kami sekadar sharing saja. Maaf jika ada yang memberi perasaan yang mendengar. InsyaAllah jika ada pertanyaan dan nak mohon bantuan bagaimana nak buat nak sharing dari segi bisnes online ataupun teknikal yang lain, insyaAllah bantu. Bagi kami, more you give, more you get, insyaAllah. Jadi saya ucap ribuan terima kasih kepada pihak syarikat MSB, terutamanya Miss Pam di atas persudian untuk memberi ruang pada kami dan mendengar carangan-carangan daripada leader-leader lah, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua sukses dunia akhirat, insyaAllah. InsyaAllah. So dengan ini kita akhiri kita punya sesi sharing malam ini dengan tasbih kefarangan surah Al-Asr. Okey, apa pun, assalamualaikum. Jumpa kita di sesi akan datang insyaAllah pada minggu hadapan hari Selasa pada waktu yang sama and dengan orang yang berbeza lah maksudnya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya.